Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, kembali ke kelas PDPR bersama Cikgu Azwana. Baiklah, tanpa kita membuang masa, okey, Cikgu akan sambung tajuk yang sebelum ini. Okey, sebelum ni kita dah pelajari tentang persamaan linear dengan satu pemboleh ubah dan ciri-cirinya serta bagaimana mencari nilai pemboleh ubah iaitu memudahkan persamaan. Okey, so hari ini kita akan belajar tajuk, mempelajari bersama-sama tajuk 6.2 iaitu persamaan linear dengan dua pemboleh ubah. Okey, dua pemboleh ubah bermaksud ada dua huruf. Okey, jom kita belajar sama-sama. Baiklah, sebelum tu cikgu akan presentkan apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, apa yang kita akan pelajari hari ini? Yang pertama, baiklah, yang pertama kita akan mengenal pasti, okey, apa itu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan ciri-cirinya. Yang kedua, menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin. Okey, yang ni nanti kita akan masukkan beberapa nilai. Okey, beberapa nilai untuk mendapatkan nilai yang satu lagi. Sebab ada dua pemboleh ubah. Okey. Dan yang ketiga ni adalah bagaimana kita mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ini dalam bentuk graf. Okey. So, tanpa membuang masa, apa itu persamaan linear? Apa itu persamaan linear? Persamaan linear merupakan persamaan yang di mana pemboleh ubah dia adalah berkuasa satu. Okey, berkuasa satu. Tak ada nombor 2, 3, 4 di atas huruf itu. Ingat, persamaan linear. Okey, persamaan linear adalah persamaan linear dia mesti kuasa. Okey, kuasa untuk pemboleh ubah itu adalah satu. Okey, adalah satu. Kemudian, yang ini dah belajar dah hari tu. Okey, kuasa pemboleh ubah tu satu. Tapi hari ni kita akan belajar dalam dua pemboleh ubah. Dalam dua pemboleh ubah, maka dua pemboleh ubah ini adalah mewakili dua simbol atau huruf. Okey, persamaan ini kita akan belajar menggunakan huruf. Jadi apa itu persamaan linear? Yang pertama, okey, persamaan dengan pemboleh ubah berkuasa. Berkuasa satu. Berkuasa satu. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mempunyai dua pemboleh ubah atau dua huruf. Dua huruf atau simbol. Tapi kita belajar tajuk ni, kita akan belajar huruf sahajalah. X dan Y, A dan B, X dan Z, itu contohnya. Maka ada dua huruf dalam satu persamaan. Okey. So kita akan lihat contoh-contohnya. Ni contoh-contoh dia. Okey. Contoh-contoh dia 6P tambah 4Q. Okey, dan persamaan mesti ada tanda sama dengan. Okey, 4P 6P tambah 4Q sama dengan 9. Okey. Ini adalah contoh-contoh persamaan linear dengan dua pemboleh ubah. Okey, ini ada dua pemboleh ubah, nampak? Ada satu X dan Y. Okey. Yang ini ada P dan Q. Dan yang ketiga, ada H dan K. Itu adalah contoh macam mana kita nak kenal pasti
Okey, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Yang pertama ada dua huruf, yang kedua mesti ada tanda persamaan, okey, dan yang ketiga mesti kuasa dia satu, tak ada apa-apa di atas huruf ini. Okey, dia tak ada apa-apa. Maka dia adalah persamaan linear. Okay, persamaan linear. Seterusnya, bagaimana kita nak bentuk? Okay, yang ini sama juga macam yang satu. Okay, persamaan linear dengan satu pun boleh ubah. Sama saja yang cikgu dah ajar. Dia bagi kamu situasi dan kamu bentukkan. Okay, kamu wakilkan dengan apa-apa huruf. Okay, cuma bezanya persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Dia ada satu huruf saja. Tapi persamaan linear dalam dua pun boleh ubah, dia mesti ada dua huruf. Jadi kamu wakilkanlah A dan B, okay? X dan Y, H dan K, contohlah P dan Q. Maka apa-apa sahaja, yang penting situasinya kamu buat betul, okay? Betul. Okay, contoh tujuh ni kamu boleh lihat dalam buku teks, okay? Buku teks. Okey, sebelum tu buku teks kamu rujuk. Lupa cikgu, okey. Buku teks berujuk muka surat 132 hingga 136. Nanti latihan cikgu akan berikan di muka surat 137. Alright. Okey, contoh 7, bentukkan persamaan linear. Okey, yang ini kamu boleh lihat penyelesaian dia. Tapi cikgu bincangkan sikitlah. Okey, beza antara dua nombor. Okey, dua nombor itu adalah pemboleh ubah yang kita tak tahu. Jadi yang itu kita wakilkan dengan huruf. Apa-apa sahajalah huruf, kamu buatlah. Okay, kalau cikgu buatlah X dengan Y, senang. Okay, maka beza yang pertama, huruf yang pertama X. Okay, beza, maka tolak. Tolak Y sama dengan 18. Okay, selesai. Sama juga dengan keadaan B, simpanan wang saku Ahmad ialah RMX. Dan simpanan wang saku Norita ialah Y, RMY. Jumlah simpanan mereka, so jumlah. Okey, jumlah. Dah tahu seorang X, seorang Y. Okey, maka jumlah itu bermaksud tambah. Cikgu buatlah juga. Ini dia dah bagi X dan Y, kamu gunakan huruf yang diberikan. X, okey. X ini mewakili Ahmad dan Y ini mewakili Norita. Okey, sama dengan 600. Okey, selesai. Faham macam mana nak bentukkan dia? Okey, contoh yang ke-8. Ini adalah daripada persamaan. Okay, persamaan. Okay, kita nak bentukkan situasi dia. Okay, tulis satu situasi ataupun tulis situasi bagi setiap persamaan linear. P tolak 6 sama dengan P tolak Q sama dengan 6. Okay, di mana P dan Q masing-masing mewakili bilangan murid lelaki dan murid perempuan. Jadi kamu tulislah dia punya situasi dia. Okay, bezalah. Okey, beza. Tulislah. Sebab nak tahu beza. Beza P ni adalah lelaki. Okey. P dan Q masing-masing mewakili murid lelaki. Jadi P lelaki. Okey, P lelaki. Dan Q adalah perempuan. Dan dia kata, okey, P tolak Q maka beza. So dia punya situasi adalah bezalah. Okey, beza. Beza bilangan, okey, bilangan murid lelaki dengan murid perempuan, okey, ni keadaannya, okey, yang menyertai, okey, apa situasi dia yang menyertai suatu ekspedisi, okay, ekspedisi, okay, ialah 6. Okay, macam tu. Ini adalah bagaimana kita nak transfer daripada persamaan kepada situasi, okay, kepada situasi atau ayat. Okay, cikgu harap boleh faham. Okay, nanti boleh cuba buat nanti cikgu akan lampirkan beberapa latihan untuk kenal pasti persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okay, dan bagaimana kita nak membentuk, okay, membentuk persamaan linear dalam dua pun boleh ubah dan di sebaliknya. Okay, contoh 7, contoh 8.
yang cikgu dah bincangkan. Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan pergi kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu bagaimana nak menentukan penyelesaian yang mungkin. Ini yang mungkin ni maksudnya kita boleh masukkan apa-apa nilai, sebab dia ada 2 huruf. Jadi kamu kena masukkan nilai untuk satu huruf, apa-apa nilai untuk satu huruf, ni lebih kepada kaedah cuba jaya, satu huruf untuk dapatkan satu lagi. Contohnya X tambah Y sama dengan 5. Jadi kamu masukkan, kamu cuba masukkan X itu 1. Jadi nanti kamu akan dapat nilai Y itu berapa. Sebab bila masukkan nilai X tu 1, jadi nanti Y tu akan tinggal satu-satunya huruf. Huruf. Jadi bila dia ada satu huruf saja, kita boleh selesaikan macam persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ni kita akan lihat contoh 9. Boleh rujuk sama-sama dengan cikgu dalam buku teks itu. Nanti kamu lihat contoh 9. Tulis 3 pasangan. Ini adalah berdasarkan soalan. Kalau dia nak 2 pasangan, maka kamu letaklah 2 nombor, apa-apa nombor sahaja. Kamu change, kamu tukar kepada nombor, kepada huruf, salah satu huruf. Kalau dia kata, salah satu huruf. Kemudian, kamu dapatkan nilai yang satu lagi. Ini contoh 9. Tulis 3 pasangan. Dia nak 3 pasangan, jadi 3 lah kamu kena buat. Jadi kamu kena ambil satu nilai X untuk dapatkan satu nilai Y. Satu nilai X lagi untuk dapatkan satu nilai Y. Kalau untuk soalan ini, penyelesaian dia mulakan X tu sama dengan kosong dulu. Ni dia mulakan X sama dengan kosong. Kemudian yang kedua X sama dengan 1. Dan yang ketiga X sama dengan 2. Yang ini, nombor-nombor ini kita masukkan dia mengikut kehendak kita. Kalau dia nak 3 pasangan, maka letaklah apa-apa nombor X. 3 nombor, 3 pasangan maka 3 nombor. Jadi bila kamu dapat satu nombor untuk X ini, apa-apa nombor saja, masukkan dalam persamaan macam ni. So 2 persamaan yang asal adalah 2X tambah Y sama dengan 6. Maka gantikan X ini, buat kurungan. Gantikan X ini dengan nombor-nombor yang kamu pilih itu. Kemudian selesaikan. Bila kamu selesaikan, ini 2 kosong kan? 2 kosong adalah kosong. 2 darab kosong, kosong. So kosong tambah Y sama dengan 6. Maka tak adalah nilai yang X ni. Y sama dengan 6. Jadi bila X sama dengan kosong, Y dia akan dapat 6. Sama. Jawapan dengan yang bawah ni. Begitu juga dengan nombor yang seterusnya. Letaklah X ni sama dengan 1. Ingat dia, nombor itu kamu yang tentukan sendiri. Apa-apa nombor. Kalau cikgu nak senang 1, 2, 3 je lah. Kalau 3 persamaan, letaklah 1, 2, 3. Ada kosong, 1, 2. Jadi senang kamu nak selesaikan. So bila X sama dengan 1, masukkan dalam kurungan. Gantikan dalam kurungan ini, X ini. Ini tadi X. X sama dengan 1. So 2 darab 1. 2 darab 1, 2. 2 tambah Y sama dengan 6. Jadi 2 ini dia pindahkan dah. Dia pindahkan ke sebelah kanan. Ingat cara pemudahkan persamaan linear yang satu pun boleh ubah. Kamu pindahkan, kamu kena tukar dia punya apa? Dia punya operasi. Depan ini tak ada apa-apa. So dia adalah positif. Positif. Jadi pergi ke kanan, dia akan jadi negatif. Jadi 6 tolak 2. So Y ni positif. So Y positif, tak payah tulis apa-apa pun tak apa. Dia still Y. Y. Y sama dengan 4. Maka bila X sama dengan 1, Y sama dengan 4. Begitu juga dengan nombor yang seterusnya. 2 masukkanlah 2. So 6 bila X sama dengan 2. Y kamu akan dapat 2 juga. Macam tu. Jadi ini adalah cara bagaimana kita nak selesaikan atau kita nak cari nilai-nilai yang mungkin bagi persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Boleh tengok ni kamu boleh rujuk muka surat contoh 9.
Contoh 9 dalam buku teks itu, tengok semula contoh 9 tu muka surat berapa. Kamu boleh lihat sendirilah. Okey, cikgu dah lupa dah. 130. Okey, contoh 9, 134. Okey, muka surat 134. So, sekarang boleh follow ya? Okey, boleh follow. Cikgu tak nak panjang-panjang sangat sebab nanti akan efek dekat data kamu. Okey, so untuk soalan 1, untuk soalan 6.2C. Okey, 6.2C ni muka surat 135 kalau tak salah saya. So kita boleh bincang salah satu soalan dan nanti soalan seterusnya kamu cuba buat sendiri. Okey, tulis tiga persamaan. Jadi ambillah satu soalan. Okey, satu soalan cikgu bincangkan satu, nanti kamu buat yang soalan lain. Boleh? Boleh ya? Okey, so 1A, X tolak Y sama dengan 7. Okey, maka rujuk semula contoh 9, kamu letaklah apa-apa huruf, okey, apa-apa nombor, okey, bagi menggantikan nilai X ini. So cikgu buat macam tadilah sama. Okey, X sama dengan 0 yang pertama, X sama dengan 1 yang kedua, X sama dengan 2. Okey, maka setiap huruf-huruf ini kamu gantikan dengan persamaan yang sama. Okey, X tolak Y sama dengan 7. Maka selesaikan. Okey, X itu kamu gantikan kurungan. Okey, tolak Y sama dengan 7. Maka X ini sekarang X sama dengan 0, kamu gantikan dia 0. Okey, jadi 0 tolak Y, dia tak ada apa-apa. So negatif Y. Dia sama dengan 7. Maka negatif Y ini, okey, kamu nak cari Y sahaja. Dia akan automatik jadi Y sama dengan negatif 7, dia akan terbalik. Okey. Ni negatif ini adalah sebenarnya negatif 1. Negatif 1 darab Y. Okey, ni negatif 1 darab Y. Jadi negatif 1 darab Y, negatif 1 dibawa ke sebelah sebelah kanan, maka dia akan jadi 7 bahagi negatif 1. Sebab tu dapat jawapan negatif 7. Maka bila X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 7. Okey, boleh? Yang kedua, X sama dengan 1, maka gantikan kurungan. Okey, buat kurungan dulu persamaan ini. Gantikan terus X itu sebagai kurungan. Okey, sama dengan 1, sama dengan 7. Okey, maka X sama dengan 1, masukkan dalam kurungan 1. 1 tolak Y sama dengan negatif 7. So 1 ini positif kamu bawa ke kanan, dia akan jadi tolak. Okay, so negatif Y sama dengan 7 tolak 1. So negatif Y sama dengan 6. So Y sama dengan negatif 6. Okay. Y sama dengan negatif 6. Maka jawapan kamu bila X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 6. Okay, seterusnya. Okay, cikgu buat kotak biar kamu nampak huruf yang nombor yang kamu gantikan untuk huruf yang berkaitan. Okay, seterusnya adalah X sama dengan 2. Okay, so macam biasa buat kurungan untuk X itu. Okay, tolak Y sama dengan 7. Jadi gantikan 2 ini dalam X, kurungan. So bawa ke kanan, dia akan jadi negatif. Okay, Y sama dengan 7 tolak 2. So kamu akan dapat negatif Y sama dengan 5. Jadi Y sama dengan negatif 5. Selesai. Okey. Jadi bila X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 5. Okey. Cikgu bincangkan soalan yang pertama 1A. Okey. Nanti kamu cuba buat soalan 1B. Okey. Dan 1C. 1C. Seterusnya cikgu akan bincangkan soalan 6.2C. Okey, nombor 2. Yang ini bentuk ayat. Sama saja tapi kamu kena bayangkan satu persamaan yang terhasil untuk kamu selesaikan. Okey, pada hari sukan, Sani telah memenangi 4 butir pingat. Okey, 4 butir pingat yang terdiri daripada pingat emas dan pingat gangsa. Jadinya dalam 4 butir tu kamu tak tahu berapa emas, berapa gangsa. So, kamu kena buat andaian. Okey, kalau dia 1 emas, maka dia 3 gangsa lah. Sebab 4 kan. Kalau dia 2 emas, maka dia 2 gangsa lah, macam tu.
Okey, cara nak buat dia adalah buatlah macam mana buatlah contoh macam contoh 9 tadi. Okey, tentukan dengan memasukkan apa-apa nilai sahaja. Okey, tapi yang ini secara logiknya 4 kan. Okey, jadi kamu masukkan nilai 1 sampai 3. Okey. Ni cikgu dah bentukkan persamaan. Persamaan yang akan terbentuk adalah X. X ini emas. Okey, X pingat emas dan Y adalah pingat gangsa. Okey, maka X tambah Y ataupun emas tambah gangsa sama dengan 4. So tak tahu berapa pingat emas, berapa pingat gangsa. Jadi cuba, okey, masukkan 1. Jika 1, okey, jika 1 pingat emas, okey, gangsa dia mesti 3. Okey, masukkan. Betul? Kalau 2 pingat emas, maka gangsa dia adalah 2. Okey, dan kalau 3 pingat emas, maka gangsa dia adalah 1. So ini sahaja kemungkinan yang ada untuk penyelesaian yang ada untuk keadaan soalan 2 itu. Sebab dia takkan jadi kosong sebab dia kata 2-2. Dia akan dapat pingat tu 2-2. Dia tak mungkin 4 pingat emas, 0 pingat gangsa. Okay? Dia tak mungkin. Sebab dia kata 2-2. Okay? Jadi dia mesti ada emas dan dia mesti ada gangsa. Jadi ini adalah pasangan-pasangan. Okay? Kemungkinan jawapan yang ada yang akan diperoleh oleh siapa? Oleh Sani. Okey, faham Bentukkan satu persamaan X tambah Y, okey, sebab jumlah yang didapat tu adalah 4. Jadi ambillah satu huruf, 2 huruf Okey, satu huruf tambah satu huruf jadi 4, begitu. Alright. Okey, cikgu harap faham. Akhir sekali. Okey, ini adalah tajuk akhir untuk hari ini. Bagaimana kita mewakilkan? Okey, bagaimana kita mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sebenarnya ni ada kaitan dengan pembelajaran tadi, yang tadi. Okey, masukkan nilai untuk dapatkan nilai yang satu lagi. Cuma yang ini bila kita masukkan nilai secara konsisten, okey, 0, 1, 2, 3 contohnya, kita akan dapat nilai yang bawah dia, Y itu adalah nilai yang konsisten juga. Dan kemudian kita wakilkan dia dalam bentuk graf. Okey. Yang ni cikgu ambil dalam buku teks dan kita cuba buat. Nanti kamu boleh cuba buat yang lain Okay, kamu boleh cuba buat soalan yang lain. Okay, contoh yang ini. Okay, cikgu ambil soalan yang pertama. Okay, soalan pertama 1A. Nanti kamu boleh cuba buat untuk soalan yang kedua. Ini maksudnya X, Y ni. Maksudnya bila nilai X ini kosong, okay, kamu cuba masukkan tadi macam contoh 9 tu. Okay, bila X sama dengan kosong, okay, dapatkan Y. Dia dah bagi jawapan Y sama dengan 2. Ni kamu kena contenglah sikit, okey? Tak mana-mana. So bila kita kena cari semua jumlah yang diberikan, okey? Tapi kalau dia minta kamu buat sendiri, so kamu letaklah apa-apa nilai 1 sampai 4 pun tak kisah. Janji kamu dapat satu susunan nombor, bila X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Bila X sama dengan berapa, Y sama dengan apa. Okey, macam tu. Jadi yang ini dia dah bagi siap-siap, kamu tinggal cari sahaja. Satu, masukkan satu di dalam ini, okey, buat kurungan. Okey, jadi satu gantikan di sini. Jadi kamu akan dapat berapa? 2. Okey, satu bawa ke kanan dia akan jadi tolak. Okey, jadi dia akan dapat 3. Kamu akan dapat 3 kat sini. So, bila X sama dengan 1, pasangannya 3. Macam tu. Okey, ni kalau kamu tak boleh buat, kamu cuba conteng ya. Conteng. Cikgu masukkan 1 kat sini. Okay, 1 tolak Y sama dengan negatif 2. So, negatif Y sama dengan, okay, sama dengan negatif 2 tolak 1. Okay, bawa 1 tu ke kanan. Okay, so jadi negatif. So, akan jadi Y sama dengan negatif 3. Negatif Y sama dengan negatif 3. So, negatif-negatif akan hapus. So, jadi Y sama dengan 3. Okay, cikgu contoh sikit lah kat situ. Maka dapatlah Y sama dengan 3 ni. Okay, seterusnya sama. Masukkan nilai yang sama. Cikgu padam. Okay. So, masukkan 2 pula. Okay, 2 pula kat sini. Okay, masukkan 2. Bawa ke sini, dapatlah 4 nanti. Kamu akan dapat 4. Jadi, dia akan jadi 2, 4. Okay. Sini akan dapat 5. Okay, dan kamu akan dapat jawapan 3, 5. Ni koordinat
nanti kamu akan plotkan graf itu berdasarkan koordinat yang diberikan. Kalau X3 maka Y sama dengan 5. Okay, kalau X4 maka Y sama dengan 6. Okay, 6. Dan bila X5, Y sama dengan 7. Okay, macam tu. Maka bila dah dapat nilai-nilai dia, kamu masukkan dalam koordinat ini 4, 6 dan 5, 7. Right? So cikgu dah dapat satu nilai. Okay, nanti yang lain ni kita boleh cuba lagi. Okay, kita boleh cuba untuk mahirkan. Okay, sekarang cikgu dah dapat ni, apa yang kamu kena buat adalah kamu plotkan. Okay, ini adalah plot graf. Dalam buku kamu kotak-kotak kan, dia senang. Okay, so yang mencancang ini adalah Y. Okay, dan yang mengufur ini adalah X. Maka kamu susunlah dia. Okay, dia dah bagi 0, 1, 2, 3, 4, 5. So satu kotak atau dua kotak tu kamu wakilkan dengan satu nombor. Kalau kamu tak boleh, kalau kamu mulakan dengan satu kotak, okay, kamu kena teruskan dengan satu kotak. Skala dia satu kotak, satu kotak. Jangan mulakan kalau satu kotak tiba-tiba selang nombor yang kedua tu kamu buat dua kotak. Okay, salah. Okay, salah. Untuk graf salah. Kamu kena senggat dia. Okay, jarak antara satu kotak dengan satu nombor dengan satu nombor mesti sama kotak dia. Okay, so sini tengah-tengah ni kosong lah. Maka, okay, kamu mulakan satu kotak itu adalah 1. Tengok nilai X. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, sampai berapa nilai X? Sampai 5. Jadi 5. Nak buat lebih pun tak apa. Okay, tapi kita ikutlah jadual. Okay, ingat ini jarak dia mesti sama. Okay, kalau kamu selangkan dua kotak, maka dua kotak lah. Semua ni mesti dua kotak. Okay, faham Kalau awalnya kamu selangkan satu kotak, maka seterusnya mesti jarak dia satu kotak, satu kotak. Okay, labelkan nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so sama juga dengan yang atas ini. Okay, walaupun jawapan dia bermula dengan 2 kan, tapi untuk graf kamu mesti plotkan mengikut nombor, susunan nombor yang betul. Okay, jadi kalau di sini kosong, kamu kena mulakan dengan 1. Okay, sebab nombor ni tak berapa besar. Kalau nombor tu banyak, contohnya ada sampai sampai 15. Okay, jadi kamu boleh kecilkan dia punya skala. Okay, kamu boleh buat satu kotak tu mewakili 2, 4, 6, 8. Okay, gandaan. Atau 3, 6, 9, okay, 12. Macam tu. Dengan syarat setiap senggat itu mesti sama nilai dia. Okay, sama nilai jarak dia. So ni cikgu buat satu-satulah sebabnya sikit je nombor tu. Sampai 7 kan tadi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ingat jarak dia mesti sama. Okay, cikgu buat 7 je lah sebab nombor tu 7. Jadi susun dia. Ingat jangan mula dengan 2 atau 3 sebab dia graf mesti mulakan dengan nombor yang ikut senggat dia. Okay, kalau beza senggat dia 1, maka bermula dengan 1. Kalau beza senggat dia adalah gandaan 5, maka dia kena mula dengan 5. 5, 10, 15 macam tu. Okay. So 3, 4, 5, 6, 7. Okay, selesai. Maka bila dah selesai, kena plotkan. Plotkan titik-titik yang berkenaan kosong. Bila X sama dengan kosong, X sama dengan kosong kat sini kat tengah ni. So Y sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2 ni kosong. Ini kosong bagi X. Okay, ini kosong bagi X dan kosong juga bagi Y. Tapi bila X sama dengan kosong, Y sama dengan 2. Okay, naik atas macam tu. Okay, bila X sama dengan 1, okay, kamu kena naikkan Y sama dengan 3. So jumpa tak? Jumpa kat sini. Okay, pangkahkan. Okay, kemudian 2. Bila X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Okay, tarik X ini 2. 2, tarik ke atas. Okay, agak-agak. Okay, Y dia kata sama dengan 4 kan? Okay, tarik 4. Okay, so jumpa dekat sini. Macam tu. Sama juga. Okay, bila 3 naik ke atas. Okay.
Y dia sama dengan 5. Jadi jumpa dekat sini. Yang ketiga, yang keempat, okey, bila X sama dengan 4, maka Y sama dengan 6. Okey. Dan akhir sekali bila X sama dengan 5, okey, kamu naikkan ke atas. Kalau nak guna pembaris boleh, okey. Naikkan ke atas, dia akan jumpa dengan Y sama dengan 7. Okey. Kalau kamu lihat, okey, garisan ini dia nampak macam straight. Okey. So, apa yang kamu kena buat adalah gunakan pembaris untuk sambungkan. Okey, cikgu tak ada pembaris, cikgu sambungkan. Nampak tak garis lurus itu? Ini adalah graf. Okey. Graf untuk persamaan linear. Okey. Okey, persamaan linear. Okey, di sini cikgu nak simpulkan, cikgu nak buat rumusan untuk graf, okey, yang mewakili persamaan linear. Okey, satu huruf atau dua huruf. Okey, sebab dia persamaan linear ni satu kuasa sahaja, kuasa satu sahaja. Jadi dia akan membawa kita, okey, membawa kita kepada bentuk, bentuk graf garis lurus. Okey, dia tak akan jadi bengkok-bengkok. Ini adalah, okey, ini adalah kesimpulan untuk graf. Dia akan jadi mana-mana pun bentuk, bentuk persamaan linear dalam dua huruf boleh ubah, kamu akan jumpa, okey, garis lurus. Maka kesimpulannya, okey, graf untuk persamaan linear akan memberikan bentuk garis lurus. Okey, bila semua pasangan, okey, linear dalam dua huruf boleh ubah ini diplot. Sambung-sambungkan, okey. So cikgu harap kamu faham. Okey, cikgu harap kamu faham. Nanti cuba buatkan. Okey, ni contoh. Dia kata, okey, yang manakah mewakili persamaan linear? Cikgu dah kata tadi garis lurus kan? So yang mana? Garis lurus adalah inilah dua ni. Okey? Yang bengkok ni tak mungkin. Tak mungkin menjadi graf garis persamaan linear. Okey? So graf persamaan linear dia mesti garis lurus. Dia akan menghasilkan garis yang tegak, garis yang lurus. Okey? So yang ini dan yang inilah yang melengkung ni bukan persamaan linear. Okey? Dia sebab satu kuasa dia mesti akan jadi garis lurus. Jadi sehingga itu sahaja penerangan cikgu untuk tajuk 6.2. Cikgu harap kamu faham. Okey, tugasan untuk hari ini yang tadi latihan 6.2 tadi yang awal tu, 6.2 A ataupun B kalau tak salah saya. Okey, yang cikgu akan tuliskan dalam grup. So, untuk latihan pengukuhan, okey, untuk latihan pengukuhan hari ini, cikgu nak kamu selesaikan, okey, latihan mahir diri. Muka surat 137, yang ini dah merangkumi kesemua tajuk dalam tajuk 6.2, okey. A, B dan C, okey, yang memenuhi standard pembelajaran yang cikgu dah terangkan di awal tadi. Okey, buat 3 soalan ini, okey, 1A dan B, 2A dan B, 3A dan B. So keseluruhannya ada 6 soalan. Okey, selamat belajar di rumah cikgu ucapkan. Cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu. Okey. Okey, kalau tak ada masalah, cikgu akhiri kelas cikgu hari ini. Okey. Dan cikgu harap kamu dapat selesaikan tugasan yang cikgu berikan. Jika ada masalah boleh PM cikgu. Okey, jangan segan-segan untuk PM cikgu dan boleh submit kerja dalam grup Telegram kita. Okey, stay safe semua. Okey, bye.